Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di depan kita dan dia tidak pernah terkejut sama apapun. 上帝已经知道我们的前面发生什么事，他不会感到很惊慌。 Google Map ada keterbatasan. 这个 Google 地图 Google Map 它也是有限的， Tuhan Yesus nggak bisa dibatasi. 可是我们的主耶稣是不能被限制的。 Terima kasih Bapak yang baik. 慈悲的父，我们感谢你， Kami mengucap syukur buat hari yang indah. 我们为这美好的一天来感谢你。 Kami tahu masa depan kami dahsyat 我们知道你是可畏的神， karena Tuhan yang pimpin hidup kami. 是你带领我们的生命。 Alkitab mengatakan 圣经告诉我们， bahwa Tuhan sudah mendahului kami. 上帝你在我们之前， Tuhan ada di hari esok kami. 神你在我们的明天， Tuhan ada di hari ini 神你在今天， karena Tuhan maha hadir. 因为你是无所不在的。 Berarti Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi setiap kami. 神你已经为我们每个人预备最好的。 Terima kasih Bapak yang baik. 慈悲的天父，我们感谢 Kami 你。 sambut firman kebenaran. 我们这时候来接受你的真理。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉靠主耶稣的名。 Kita sama-sama katakan 我们一起说： Amin. 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 Silakan duduk. 弟兄姐妹，请坐。 Selamat tahun baru semuanya. 祝大家新年快乐。 Koile. Saya tahunya koilenya aja. Oke, di tahun yang baru ini 在这新的一年， kita baru saja buka pintu yang tulisannya 2025. 我们刚刚打开一扇门，上面是写着2025。 Kita nggak bisa lihat ujungnya seperti apa. 我们不能看到它的尽头是怎么样的， Tapi firman Tuhan mengatakan, 可是神的话语告诉我们， Ulangan pasal yang ke-31 ayat 8 mengatakan begini. 在申命记31章第8节，神的话语说。 Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. 耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。 Tuhan ada di depan kita. 上帝有在我们的前面， Dan perhatikan kata atau kalimat yang sangat indah ini, Tuhan sudah mendahului kita. 所以我们看一个美好的一句，就是上帝他必在我们前面行。 Tadi waktu saya ke sini, 当我来这里的这个途中， saya baru saja ada pelayanan dari Karawaci. 我刚刚从嘎拉瓦基的服饰过来， Cukup jauh dari sini, 从这里是蛮远的， sekitar 45 menit. 大概45分钟。 Saya harus cek Google Map. 我必须看这个Google 的地图， Jalan mana yang paling cepat? 我必须走哪一条比较快的一条路。 Karena Google Map itu bisa menunjukkan jalan yang paling cepat dan paling efektif. 因为这个 Google Map 它能够指示我们一条更有效或者更快的一条路。 Dia punya teknologi itu karena dia punya satelit di atas. 它有科技，因为它有它的科技，因为它在上面有它的卫星。 Tetapi dengan Google Map pun, 可是如果我们用这个 Google Map， terkadang tiba-tiba ada macet dan kita akhirnya stuck di situ. 可是突然间会卡住，我们就会停顿在那里。 Saya mau berangkat semuanya nggak apa-apa, nggak masalah. 我要出发，一切都没有问题。 Di tengah jalan tiba-tiba ada misalnya ada tabrakan atau ada yang mogok, tiba-tiba langsung macet. 比如说，在这个途中呢，有塞车或者有车祸的话，一切都是被卡住了。 Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di depan kita dan dia tidak pernah terkejut sama apapun. 上帝已经知道我们的前面发生什么事，他不会感到很惊慌。 Google Map ada keterbatasan. 这个 Google 地图 Google Map 它也是有限的， Tuhan Yesus nggak bisa dibatasi. 可是我们的主耶稣是不能被限制的。 Kalau dikatakan dia sudah mendahului saya, 如果说他已经在我之前或者在我以前， harusnya membuat hati saya tenang dan teduh. 他应该是这应该是让我的心更安心一点，更安宁。 Kejadian 45 ayat 5 sampai 7 mengatakan begini. 创世纪第45章第 Ini 5到7节， kisah tentang Yusuf. 这是关于约瑟的这个故事。 Firman Tuhan katakan begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab aku memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. 创世纪45章5到7节，现在不要因为把我卖到这里自忧自恨，这是神差我在你们以先来，为要保全生命。现在这地的饥荒已经2年了，还有5年不能耕种，不能收成。神差我在你们以先来，为要给你们存留一众在世上，又要大使拯救保全你们的生命。 Ini kisah tentang Yusuf. 这是关于约瑟的这个故事。 Yusuf tidak tahu, keluarganya tidak tahu bahwa ada rancangan Tuhan hebat di depan mereka. 约瑟和他的家人并不知道说在前面上帝给他们计划美好的。 Kalau misalnya Yusuf di awal dikasih tahu begini sama Tuhan, 如 misalnya, 果呢在事先呢，神已经向约瑟说， Sup, kamu akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. 他说约瑟，你是要成为埃及就是第2个最大的人。 Pasti dia akan bilang, wow, mau dong. 他一定说哇，我当然要。 Tetapi Sup, ini akan terjadi sebelum kamu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. 可是当你还没有成为埃及第2大的人之前，会发生的事情， Kamu akan dibuang kepada sebuah lubang atau sumur. 你会被丢在一个井里或者一个坑里面。 Jubah yang kamu sayangi akan dicelupkan, akan dirobek, dicelupkan di darah hewan. 你所爱的这个衣裳呢，将会被浸在一个动物的这个血 diberikan kepada bapakmu yang sangat mengasihi kamu. 然后那个衣服用这个动物的血杀了之后呢，他会把这个衣服给你所爱的父亲。 Dan untuk sekian lama dia akan stres karena berpikir kamu diterkam binatang buas. 所以呢，你的父亲呢会在一段时间非常的受到很大的压力，因为他会以为说你已经被这些野兽所吞噬。 Kakak-kakakmu benci sama kamu. 你的兄弟会很恨恶你， Terus kamu akan dijual ke Mesir. 你会被卖到这个埃及去。 Di Mesir oke lah kamu naik pangkat sedikit kerja di rumahnya Potifar. 在埃及呢，你也许会有一个比较高的一个职位，你在这个波提法的这个家中，在那边工作。 Kamu udah kerja dengan integritas, dengan ketaatan, tiba-tiba kamu difitnah sama istrinya sehingga kamu dimasukin ke dalam penjara. 你已经很忠心的在波提法的家里工作，可是到最后呢，他的这个妻子诽谤你，所以你被放在监狱里面。 Di dalam penjara, kamu akhirnya menemukan karuniamu, kamu bisa menafsirkan mimpi. 在监狱里面呢，你就得到了你的这个能力，就是你的恩赐，你能解梦。 Dan ketika kamu berjumpa dengan juru minum dan juru roti, 当你遇到那些管理食物的那些人， kamu titip pesan sama mereka. 你就有一些话请他们帮你传。 Jangan 说 lupakan aku kalau kamu keluar dari penjara ya. Ingat aku. 就是如果你离开监狱的时候呢，不要把我忘记了。 Apa yang terjadi? 什么事情发生呢？ Kamu dilupakan sama mereka 2 tahun. 你会在2年之久被他们所遗忘。 Setelah kamu lewati semua ini, 当你经过这一切的事情， baru kamu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. 你才成为在埃及就是第2个最重要的人物。 Saya mengira Yusuf pasti nggak mau kalau dikasih tahu itu sejak awal. 我想，如果上帝已经把这些事情告诉约瑟的话，约瑟他一定不要。 Kalau Tuhan kasih tahu sama saya, 如果神告诉我， saya akan memberikan kesaksian yang hebat atas hidupmu, Billy. 他说我会在你的身上有一个很好的一个很大的一个见证。 Tapi kamu harus melewati sakit kanker yang mengerikan dalam hidupmu. 可是，在你的生命当中呢，你要经历一个非常恶劣的这个癌症， Kamu akan divonis mati. 你会被判，就是你会因为你的病而死。 Kamu akan mengalami kesakitan yang luar biasa di tubuhmu. 在你的身体呢，你会遭受到非常疼痛， Gara-gara kondisimu, istri dan kedua anakmu stres. 因为你的情况，你的妻子和你2个孩子都非常受到很大的压力。 Kamu akan kejang-kejang. 你会就是很就是有一些好像麻痹的情况， Kamu akan dalam kondisi yang hampir mati. 你就在一个几乎要死的一个情况里面。 Saya mungkin akan bilang sama Tuhan, nggak mau Tuhan. 我可能对上帝说：“神啊，我不要， Udah kayak gini aja, nggak usah punya kesaksian, gini-gini aja hidupnya, cukup. 我的生活就好像这样子就好了，不要其他更好的见证了。”
Tuhan sudah ada di depan kita. 上帝已经在我们的前面。 Ketika kita sedang diproses sama Dia. 当我们被他塑造在过程当中， Karena di masa depan kita, 因为他是我们的未来， Tuhan mau pakai hidup kita secara luar biasa. 因为神要大大的使用我们的生命。 Jika terjadi proses dalam hidupmu, 如果在你的生活当中有一个过程， itu semata-mata untuk mempersiapkan hidupmu. 这是因为要预备你的生活， Dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. 这一切都是为了荣耀神。 Terkadang 有时候呢， langkah-langkah Tuhan itu kita nggak suka. 我们不喜欢这个上帝引领的这个脚步， Karena kita berpikir ini kenapa lama banget sih Tuhan? 我们会想说，为什么这个事情非常的一个漫长的时间？ Karena ritme perjalanannya terkadang sangat lama. 因为这个过程呢，这个路程呢，非常的缓慢。 Saya akan bacakan ayat dari Keluaran pasal yang ke-23, ayat 27 sampai 30. 我们看出埃及记的第23章。 Ada sebuah kisah yang sangat menarik dan ini perlu kita mengerti. Kalau kita baca mungkin cepat-cepat kita nggak ngerti konteksnya. 有一个故事，我们可能要比较了解。我们如果快快的读的话，我们不明白它的内涵。 Firman Tuhan mengatakan begini, kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau. Tabuhan itu kayak tawon gitu Bapak Ibu ya. Sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan dan orang Het dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. 凡你所到的地方，我要使那里的众民在你面前惊骇，忧乱，又要使你一切仇敌转背逃跑。我要打发黄蜂飞在你前面，把西魏人、迦南人、赫人撵出去。我不在1年之内将他们从你们前撵出去，恐怕地成为荒凉，野地的兽多起来害你。我要渐渐的将他们从你们前撵出去，等到你的人数加多，承受那地为业。 Perhatikan prinsip ini dan kisah ini baik-baik. 让我们来注意，好好的注意这个故事。 Musuh bangsa Israel sudah diserahkan kepada mereka. 这个以色列的仇敌已经把他们交给这个以色列人， Mereka sudah dijamin kemenangan. 他们已经得到保证，他们必得胜。 Sama seperti kita hari ini kita sudah berdoa dalam posisi menang karena Yesus telah mati di kayu salib. 就好像我们祷告的时候，我们知道我们是得胜的，因为主耶稣已经在这个十字架上已经得胜了。 Ini yang menarik perhatian saya dari kisah ini. 在这个故事当中，很吸引我的， Tuhan bilang begini sama mereka. 神这样对他们说， Musuhmu 就是你的仇敌 akan ditumpas 会被除灭， sedikit demi sedikit. 就是渐渐的一点的， Gak boleh sekaligus. 不是完全一起， Bahkan lebih dari 1 tahun. 就是甚至是超过1年的时间。 Kenapa Tuhan sedikit demi sedikit? 为什么上帝他要一点点的呢？ Kan juga toh pasti menang, udah beresin aja. 毕竟到最后都是胜利的，为什么不要一起都是一网打尽的呢？ Tuhan bilang begini. 可是上帝这样说， Kalau mereka dibunuh sekaligus, 如果他们在一个时间内完全的被消灭， bangkainya akan berhantaran di mana-mana. 他的这个尸体呢会在到处都有。 Kamu tidak akan punya waktu untuk menguburkan jenazah-jenazah mereka. 你是没有时间来把他们的这个尸体把它埋葬啊， Akan terjadi bau busuk toh. 就是会有这个发生这个出现这个臭味。 Bau busuk itu akan mengundang binatang buas keluar dari sarangnya. 臭味呢将引起这个野兽就是出来。 Dan di terjemahan yang lainnya, firman Tuhan katakan jumlah binatang buas itu melebihi jumlahmu. 然后在别的翻译是说到这些野兽的这个数目的是超过这个人的这个数目。 Ketika binatang buas itu keluar dan jumlahnya lebih banyak daripada dirimu, 当这些野兽出来啊，他们的这个数目是超过你们的这个数目的时候， bukan sekedar mereka akan memangsa bangkai-bangkai itu saja, 他们不单单是吃那些尸体， mereka akan membahayakan dirimu. 他们也对你们带来这个危险， Kamu bisa jadi santapannya mereka juga nantinya. 你也是能够成为他们的猎物。 Berarti 也就是说呢，
Kalau prosesnya cepat, 如果这个过程很快的话 itu，akan membahayakan dirimu. 对你来说是很危险的。 Wow. Sekarang pertanyaan saya, 现在我的问题是， yang tahu persis jumlah binatang buas sebanyak itu siapa? 真正知道这个野兽的这个数量的话是谁呢？ Semua bersembunyi di sarang loh. 因为每一个野兽，他们都藏在他们的窝里面， Hanya Tuhan yang tahu. 只有上帝知道， Karena dia maha tahu. 因为他是无所不知的。 Jadi kalau ada proses dalam hidup kita sedikit demi sedikit, 如果在我们的生活当中，这个过程是一点点、一点点的， mengucap syukurlah. 我们要感恩。 Karena kemungkinan besar ada bahaya di depan kita yang kita nggak tahu. 也许在我们前面有一些的危险是我们不知道的。 Kalau prosesnya diselesaikan dengan lebih cepat, 如果这个过程呢是能够更快的解决的话， mungkin tidak memberikan waktu untuk kita bertumbuh secara rohani, 也许不能给我们在属灵方面成长， kita jadi sombong. 我们成为骄傲的人。 Kita akan katakan itu semua karena kuat dan gagah saya. 我们会说这一切都是因为我能干，我很棒，我的 Makanya, 能力。 makanya sebagai pengikut Kristus, 所以呢，我们成为跟随耶稣的人， jangan kejar-kejar jawaban doa. 我们不要去一直不断的去追这个我们祷告的这个答案， Kejar penyertaan Tuhannya. 我们要追求上帝的同在。 Karena apa? 因为什么呢？ Jawaban doa sudah disiapkan sama Tuhan. 因为这个祷告的答案已经为我们 Dia 预备， dia sudah siapkan yang terbaik bahkan. 他已经甚至把最好的为我们预备好。 Kapan dia kasihnya, 他什么时候赐给我们？ itu tergantung waktunya Tuhan. 这是看上帝的时候。 Selagi kita menanti, 当我们在等待的时候， nikmati penyertaan Tuhannya. 我们要享受上帝与我们的同 Karena 在， di dalam proses penantian itu, 因为在这个等待的过程里面， kita akan alami keintiman sama Tuhan di situ. 我们在这里经历到我们与上帝的亲密， Kita akan berubah di situ. 我们在这个时刻我们会改变， Kita dibangun karakter yang tahan uji di situ. 我们的这个品格被造就成为一个能够有坚强的人， Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. 因为上帝他没有停止来工作， Makanya dia selalu bilang begini, di dalam semua pergumulanmu, 所以呢，在你每一项的挣扎里面， pikiran dan hatimu masuk ke dalam damaiku. 你的思想、你的思语就是进入在我的平安里 Berserah 面， kepada aku. 你要完全的交托给我所说的， Biarkan aku yang kerja. 让我来动工。 Tugas aku adalah merangkaikan segala sesuatu membawa kebaikan bagi kita. 我所做的就是我来连接一切的让这一切都能够给你带来好处。 Jadi kalau sedikit demi sedikit 所以呢，如果一点一点的， mengucap syukur. 我们要向神来感恩。 Nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah, Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. 弟兄姐妹，我们可以在家的时候读约翰福音第5章第1到第8节。 Yohanes 5 ayat 1 sampai 8 adalah kisah tentang orang lumpuh yang sudah 38 tahun menunggu di samping kolam Bethesda. 约翰福音第5章第1到第8节是讲到一个瘸腿的人，他已经在这个毕士大的这个池旁等待38年，让他能够得到医治。 Sesekali malaikat Tuhan akan turun menggoncangkan kolam itu. 这个天使呢，他偶尔呢会下在这个池旁这个摇动这个池里的水。 Siapa yang masuk ke dalam kolam itu 谁进入到这个池里面的， akan sembuh. 他会得医治。 Nah, waktu Yesus menghampiri si lumpuh ini, 当这个耶稣他走进这个切腿的人，就是身体不方便的切腿的， ada sebuah kalimat yang dia katakan kepada Yesus. Dia katakan begini, Tayo. orang lain sudah mendahului saya. 他告诉上帝耶稣一句话，就是别的人他就在我以先来了， Gak ada siapapun dan apapun yang bisa mendahului kita kecuali Tuhan. 没有任何的人可以让我们以先就是我们的神。 Jika seolah-olah orang lain lebih terdahulu mendapatkan kesempatan daripada kita, seolah-olah di depan mata kita, 如果仿佛别人呢是在我们前面，他们是以先得到的， ingat waktunya Tuhan selalu sempurna. 我们要记得上帝的时间都是完美的。 Setelah si lumpuh ini bilang, orang lain sudah mendahului aku. 当这个切腿的他说别的人已经在我以先来了， Di ayat yang ke-8 dikatakan dalam sekejap orang itu disembuhkan sama Yesus. 耶稣就说呢，在那个时刻呢，那个人就可以行走。 Ada waktunya Tuhan, 有上帝的时间 akan terjadi sedikit demi sedikit. 是一点点就是慢慢的产生， Ada waktunya Tuhan juga yang terjadi dalam sekejap. 也是有上帝的时间呢，是在一瞬间所能够成就的。 Biarkan itu
Tuhan yang lakukan, bukan kita yang ngatur-ngatur Tuhan. 让这一切都是上帝在做，上帝在安排，不是我们命令上帝怎么去做。 Saya berdoa di tahun ini, 我祷告，让今年 Tuhan sudah menyiapkan kesempatan dan orang yang tepat dalam hidup kita. 就是上帝在我们的生活当中预备了一个很恰当的人， Untuk membawa kepada kesempatan atau tujuan yang tepat. 让我们能够达到一个很正确的一个正确的一个方向。 Saya waktu di kemo, 我当做这个化疗的时候， di hari yang ke-10 itu dokter sudah memvonis saya pasti akan sariawan seluruh mulut. 这个到第10天的时候呢，这个医生告诉我呢，我的这个口呢一定会有一些的伤， Karena cairannya sangat-sangat panas sekali. 因为这个药进到我身体的非常的热的。 Jadi dokter udah bilang nanti bapak akan makan lewat infus dan bapak akan seruput jus aja dan juga bubur. Yang lain nggak bisa makan, kesakitan pasti mulutnya. Semua. 因为他说呢，我不能从这个口来进入我的饮食，说要用这个来打这个进去，打点滴的进去，把我的这个食物，把一些的果汁输进去，因为我根本就没办法吃东西。 Mendekati hari yang ke-10. 接近第10天的时候， Ini kejadian di Singapura. 这是在新加坡的发生的事情。 Istri saya bilang begini sama saya, kamu mau makan apa? 我妻子对我说，她问我你要吃什么， Seolah-olah itu menjadi makanan terakhir saya. 仿佛这是我最后的一餐。 Saya pesan chicken rice, saya pesan pizza, saya pesan bakmi, saya pesan es krim. 我就订了很多的这个食物，披萨，然后这些鸡饭，然后这个冰淇淋。 Dia pergi ke tengah kota, 他到这个城市里去， mau beliin makanan buat saya. 他要买食物给我。 Di tengah jalan, 在这个途中呢， dia bisa ketemu sama temannya. 他会遇到他的朋友， Temannya bilang gini, ngapain lo Gap di sini? Nama istri saya Gaby. 他 Ngapain lo di sini? 朋友就问说，你在这里干嘛呢？ Gue nganterin suami gue lagi sakit kena cancer. Jadi sakit gitu. 他说我在就是来送我的这个先生，我的丈夫，他这个癌症，他在医院。 Terus lo ngapain lagi di sini? 他说你在这里做什么呢？ Gue mau beli makanan, dia bilang gitu. 我妻子说我要买这个食物， Karena dia divonis dalam hari-hari ke depan ini dia akan betul-betul sariawannya akut. Dia itu sebabnya dia mau makan nih terakhir nih. 因为这个医生已经说了，在这几天之内呢，他就完全因为这个口受伤，所以那他没办法吃东西。 Tahu nggak temannya bilang apa? 你知道吗？他的朋友说什么呢？ Oh gitu. 是这样吗？ Gue ini punya oral drops. Gue punya produk ini yang bisa ditetesin dalam air untuk dikumur-kumur. Ini anti sariawan. 他说呢，我有一种这个药水呢，就是来医这个你的口疮受伤的，就是可以把它漱口的。 Coba suruh dia masukin ke dalam air, nanti malam kumur-kumur, suruh kumur-kumur pakai ini aja. 他说这个药呢，你放在一个水里面呢，晚上呢就叫它漱口。 Ini produknya organik dan bagus katanya dia gitu. 这个是这个是植物的，所以这个药是很好的。 Dan tahu nggak dia bilang apa? Kebetulan saya bawa di tas saya satu. 你知道他讲什么？他说我刚好在我的包包里面，我有一个。 Dia keluarin dari tasnya, dia kasih istri saya. 他就从他的包包里面拿给我的妻子。 Istri saya sampai rumah sakit juga sempat lupa. Baru malam hari baru dia ingat, tadi aku ketemu sama teman, dikeluarin dari tasnya. Ini kamu kumur-kumur pakai ini aja, jangan pakai yang dari rumah sakit. 我的妻子她也是好像也忘了，到晚上的时候她才说，这个我遇到朋友呢，你可以用这个漱口，你不要用这个医院给你的。 Saya tetesin, saya kumur-kumur malam hari itu. 在那个晚上呢，我就把它点在这个放在这个水里面，我就用它来漱口。 Itu dari bulan Januari 2019. 那是在2019年的1月份。 Udah, ini berarti Januari sekarang udah 6 tahun. Saya pakai tiap hari. 所以呢，到现在已经六年了。 Sampai hari ini saya nggak pernah sariawan. 所以到今天呢，我从来这个口呢没有就是受伤过。 Saya bukan jualan ya. 我不是在做生意。 Saya nggak dapat untung dari pembelian barang itu. 买这个东西呢，这个药呢，我不是有赚到什么。 Saya cuma mau kasih tahu aja bahwa kalau Tuhan sudah mendahului kita, 我只是告诉大家说，如果呢，上帝已经在我们的前 Dia 面， akan mempersiapkan semuanya tepat waktu.
他会按时间为我们来预备一切。 Kok bisa Tuhan kirim temannya istri saya itu bisa berjalan dan ketemu dia di tengah jalan? 为什么上帝会就是让我的妻子在途中遇到他的朋友？ Kok bisa pagi-pagi sebelum dia berangkat keluar dari hotelnya dia masukin satu produk itu ke dalam tasnya? 为什么就是那个人，当他早上还没有离开他的旅馆的时候，为什么他会把这个药放在他的包包里面？ Pemeliharaan Tuhan tidak pernah gagal. 因为上帝的看顾从来没有失败过的。 Di hari yang ke-10, 就是在第10天， dokter ketua hematologi Profesor Dr. Singapore General Hospital yang sangat terkenal dan hebat. 所以呢，这个新加坡那个医院的一个非常出名的那个医师， Dia masuk ke kamar saya. 他进到我的房间， Dia tanya gini, udah ada sariawan? 他说：“你的口是不是有伤了？” Saya bilang belum, saya lagi makan. 我说：“还没有，我在吃东西。 Terus dia bilang gini, oh good, bagus deh gitu. ”他说：“好，很好。” Dia keluar, besoknya nyamperin saya lagi. Waktu dia samperin saya lagi, persis di jam makan siang juga. Saya lagi makan dan dia tanya pertanyaan yang sama. Udah ada sariawan? Dan saya jawabannya, belum. 所以呢，在隔天呢，在吃中餐的时候，他也进来说：“是不是你的口呢有伤了 Di hari yang ketiga, ？”第3天， dia bawa senter. 他带了一个手电筒， Dia tanya lagi, udah 他 ada 在问我 sariawannya? 你的口是不是有伤了？ Belum. 我说没有，还没有。 Coba buka mulutnya, 你把你的口展开， di senter sama dia. 他就用这个电筒呢来照我的这个嘴， Karena dia nggak percaya. 因为他不相信。 Terus dia bilang gini, kok nggak ada? 他说：“为什么没有 Jangan ada lah. Terus dia bilang begini, ？” 然后他说 kamu ngapain? Kok sampai bisa nggak ada?：“ 他说你是做了什么？为什么好像你的口呢没有任何的伤？” Saya keluarin botol kecil itu. 我就把那个 Saya 小的 kumur, 瓶拿出来， saya kumur-kumur pakai ini. 我说我用这个药来漱口。 Dia lihat, 他看， ini kan bukan dari rumah sakit. 他说这个不是医院给你的嘛？ Ini dari mana? 你是从哪里拿到的？ Karena dia bukan orang percaya, saya bilang gini, ini dari Tuhan Yesus. 因为他不是相信的信徒，所以我说这个是主耶稣给我的。 Ya udah pakai terus aja 他 katanya. 说：“哦，那这样你就继续用吧。” Setelah saya selesai pengobatan dan saya disembuhkan sama Tuhan, 当我已经这个医疗完成，神已经医治我之后， dia fotoin itu produk. 他就把这个产品呢，把它照起来，把 Dia 照相 bilang,。ini bagus sekali. Dan dia bilang begini, kamu pasien pertama 他说：“你是第一个的病人， selama karir saya 在我做医生的生涯。” yang tidak ada sariawan satupun nggak ada. 他说：“没有任何一个人他的口呢没有因为这个药而引起他这个口有伤的。 Dan secara medis, 在医学的角度来看， salah satu yang membantu pemulihan tubuh saya 来帮助我这个身体能够恢复的 karena 原因， saya makan banyak banget tiap hari. 因为我每天都吃的很多。 Dan saya makan betul-betul makanan-makanan yang fat, penuh dengan fat karena dokter bilang makan apa aja. Saya makan pagi, siang, sore. 因为这个医生说你什么都可以吃，所以呢我吃比较肥的一些，说我什么东西都吃。 Kalau Tuhan sudah mendahului kita, 如果上帝已经在我们的前面， rancangan Dia pasti indah dalam hidup kita. 他的计划的旨意是最美好的。 Saya berdoa di tahun 2025 ini 我祷告，在这2025年， Tuhan persiapkan orang yang tepat dan kesempatan yang tepat bagi setiap kita. 上帝为我们每个人预备一个很恰当、一个很真实时候的人。 Jangan mengeluh, 我们不要埋怨， mengucap syukur 我们要感恩， karena selama perjalanan hidup kita, 因为在我们的生命的旅程里 walaupun 面， kita lihat hal-hal yang gak enak, 虽然我们是遇到一些不好的一些的问题， Tuhan Yesus selalu bekerja. 主耶稣他会常常不断的动工， Dia sedang rangkaikan banyak hal yang indah 他在连接一切美好的， untuk membawa kebaikan bagi kita. 让给我们带来好处。 Mari kita tundukkan kepala. 我们低头， Bapa yang baik, 慈悲的父， kami mengucap syukur buat siang hari ini. 我们为今天下午来感谢你。 Kami bangga kami punya Tuhan seperti Engkau ya. 我们有拥有好像你那样的上帝，我们以这个为傲。 Firman Tuhan mengajarkan kami hari ini bahwa Tuhan sudah mendahului aku. 神的话语今天告诉我们，神你是在我们的之前的， Itu berarti kami nggak perlu takut Tuhan. 也就是说，我们不需要惧怕， Karena perjalanan hidup kami dipimpin sama Tuhan yang maha tahu. 因为我们的生命的里程有无所不知的上帝来带领我们， Tuhan yang maha hadir. 就是无所不在的神， Dan Tuhan yang maha kuasa. 就是全能的神。
Kami mau belajar Tuhan 神，我们要学习， untuk tidak bersungut-sungut, 让我们不要埋怨， tapi senantiasa mengucap syukur kepadamu 让我们能够常常向你来感恩， karena pekerjaanmu indah bagi hidup kami. 因为你的作为在我们的生命当中是何等的美好。 Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, dan juga tahun yang baru ini dalam tangan Tuhan. 我们把的生命、我们的生活、我们的家庭、我们今年的整个生活完全交托在你的手中， Dan pasti hidup kami penuh kesaksian Tuhan, 让我们的生命是充满见证的生命， karena kami ngalami Yesus. 因为我们经历的。 Terima kasih Tuhan. 主耶稣，我们感谢你， Meteraikan firman Tuhan, 让你的话语能够烙印在我们的心里面， karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. 因为这个圣灵已经让我们烙印了。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, 我们奉靠主耶稣的名， kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 我们祷告与感恩， Kita sama-sama 我们 katakan, 一起说： Amin, Amin. amin, amin, amin. Tuhan berkati. 神祝福我们。